Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bab memasukkan kesan Al-Quran dan Sunnah ke dalam hati. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayya." Qultu, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه يذرفان رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير رواه البخاري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي فقال له رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال هذا يعني عبد الله بن عمرو وزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من كبر كبه الله لوجهه في النار رواه أحمد. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberikan peluang kepada kita, syukur alhamdulillah untuk hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Kerana Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang qari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang pada beliau, bacakanlah Al-Quran untukku. Aku bertanya, apakah aku akan membacakan Al-Quran untukmu? Padahal kepada engkau lah Al-Quran diturunkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku senang mendengarkannya dari orang lain. Jadi ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW, kita mendengarkan daripada orang lain ataupun kita memperdengarkan Al-Quran kita kepada orang yang sudi mendengar. Dan walaupun kita ni guru Al-Quran, kita ni mahir baca Al-Quran, rendahkanlah status kita itu untuk mendengarkan bacaan dari orang lain juga. Walaupun bukan dengan niat orang itu mahu belajar. Kita dengar dengan niat ikuti sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku senang mendengarkannya dari orang lain. Kemudian aku pun membacakan surah An-Nisa sampai ketika ayatnya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi ke atas mereka itu sebagai umatmu. Beliau bersabda, berhentilah. Ternyata kedua mata beliau berlinangan air mata. Hadis Bukhari. Kerana setiap kaum ini Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang yang memperingati. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa kam qasasna min kulli ummatin ila akhir al-ayat.
Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan setiap nabi itu kepada setiap umat. Jadi tidak ada dalil untuk mengatakan bahawa kami tidak mempunyai sosok yang memperingatkan kami tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sebilangan kecil mungkin dimaafkan yang dipanggil orang-orang yang hidup di zaman fitrah, zaman yang tidak ada Nabi. Tapi kebanyakan waktu daripada zaman Nabi Adam sampailah ke zaman Rasulullah SAW, pasti ada orang yang Allah Ta'ala hantarkan untuk ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Nabi SAW apabila telah dibacakan ayat, apabila kami mendatangkan kepada kamu seorang saksi dari setiap umat dan kami sendiri mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Iaitu Nabi SAW ini sebagai saksi menceritakan permasalahan mereka orang-orang dahulu melalui mukjizat Al-Quran. Tidak ada dalil lagi bagi mereka itu untuk mengatakan agama tidak sampai kepada kami. Kan? Seperti kaum Samud. Allah Ta'ala telah hantarkan Nabi kepada mereka. Apa mereka pilih? Mereka pilih untuk menjadi buta. Samuda fahadaina fastahabbul ama. Kami telah berikan hidayat kepada mereka. Tetapi mereka telah memilih untuk menjadi buta. Beda dengan Ashabul Kahfi, wazidnahum huda. Kerana mereka mahukan taufik itu, mereka mahukan hidayat itu, mereka mahukan agama itu, maka kami menjadi sebagai asbab untuk menambahkan hidayat kepada mereka. Dan di sini kerana Rasulullah SAW menjadi saksi di atas halnya orang-orang kafir itu, Rasulullah SAW pun sedih, kan? Terpaksa menjadi saksi untuk mengatakan bahawa mereka ini orang-orang kafir. Tetaplah mereka itu di dalam neraka selama-lamanya. Maka Rasulullah bilang berhentilah. Sedih Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia menganggap hadis ini sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, apabila Allah menetapkan perkara di langit, malaikat mengepakkan sayapnya kerana tunduk pada firman-Nya. Bunyi sayap mereka itu seperti bunyi rantai yang dipukulkan ke batu yang licin. Maka ketika dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apa yang difirmankan Tuhan kalian? Mereka menjawab, Al-Haq, dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Apa kaitan hadis ini dengan bab yang kita bacakan? Begini ketakutan para malaikat apabila mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam ayam buka sayap, kan? Begitu sekali malaikat apabila mendengarkan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bukakan sayap mereka itu seperti bunyi rantai yang dipukulkan ke batu yang licin. Kuat sekali bunyi ini. Al-Haq, kata mereka. Safwan ini adalah batu yang licin. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf rahimahullah, ia berkata, Abdullah bin Umar bertemu dengan Abdullah bin Amr bin As di Bukit Marwah. Mereka berdua pun berbincang-bincang, kemudian pergilah Abdullah bin Amr dan tinggallah Abdullah bin Umar dalam keadaan menangis. Maka seorang bertanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Abdurrahman? Ia menjawab, orang ini, yakni Abdullah bin Amr, ia mengaku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat satu butir biji, maka Allah akan menelungkupkannya pada mukanya di dalam neraka. Hadis riwayat Tabrani. Begitu sekali perbincangan para sahabat itu, tidak ada perkara yang sia-sia. Bersama berjumpa, mereka meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sehingga bertambahnya iman mereka kerana percakapan mereka itu datang daripada orang yang tidak ada percakapan yang sia-sia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Rasulullah ini tidak berbicara melainkan apa sahaja yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nur yang telah keluar daripada Rasulullah SAW itu direct datang kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak semua orang yang mendengarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat pancaran cahaya itu, kan? Hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Rasulullah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, banyak Abu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Abu Bakar, ada Abu Sufyan, dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah itu, mereka mendengarkan, mendapatkan cahaya dan mereka berbagi cahaya di antara kehidupan mereka itu, sama teman-teman, sama keluarga, sama anak-anak. Dan sahabat-sahabat pun begitu, seperti kita juga. Bersama Rasulullah, mereka begitu memikirkan tentang hal akhirat, seperti nampak syurga dan neraka. Tapi keluar daripada masjid, hilang bagaimana? Bergelak ketawa bersama keluarga. Datang pada Rasulullah SAW, ya Allah, ya Rasulullah, telah munafik kami ini bersama dengan kamu, kan? Kami seolah-olah nampak syurga dan neraka. Balik ke rumah kami bergelak ketawa bersama anak dan isteri. Apakah status keimanan kami? Sabda Nabi SAW, iman itu naik dan turun. Itulah yang perlu kita duduk bersama dengan perkumpulan orang-orang yang baik supaya iman kita itu terjaga, supaya iman kita itu tidak terus turun. Turun boleh, kemudian naik lagi, turun, naik lagi. Yang penting ada istiqamah kita bersama dengan perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita bacakan hadis setiap hari ini supaya ada kesan Al-Quran, kesan hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Kita tahu apakah tujuan kita berada di muka bumi. Tujuan kita kerja untuk dapatkan gaji, untuk sara keluarga kita, bagi nafkah kepada ahli keluarga kita, untuk diri kita, untuk mencari rezeki yang halal. Begitu jugalah Al-Quran dan hadis ini menjadi rezeki untuk iman kita. Biar iman kita ini bertambah segar, bertambah gemuk. Bukan sahaja untuk diri kita, bahkan untuk diri orang-orang lain juga. Apabila mereka melihat kita beramal dengan baik, maka mereka juga akan diberikan pancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar setiap pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan taufik berterusan kepada kita. Seperti mana doa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, khatamkanlah hidup kami ini dengan husnul khatimah. Kan? Wala takhtim alaina ya Allah. Janganlah engkau khatamkan hidup kami ini dengan su'ul khatimah. Maka perbanyakkanlah amalan-amalan yang dapat menjaga kita ini daripada perbuatan yang dapat membawa kita ini kepada su'ul khatimah. Kan? Jaga salat kita, jaga zikir kita, selawat kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita makan, daripada mana wang kita, supaya hati kita ini tidak keras. Bila dengar kalamullah, kalamur Rasul ini ada kesan dalam hati kita sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.